Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung tajuk 4.2 muatan haba tentu ya. Jadi kalau kamu tengok budak yang sedang berjalan ni, seorang berjalan di atas pasir, dia terasa panas ya. Manakala pelajar yang berada di air laut ni dia rasa sejuk. So apa kaitannya dengan muatan haba tentu ya? Perbezaan suhu pasir dan air laut di tepi pantai pada hari siang ya. Okey, seterusnya ya, sebenarnya rajah ni menunjukkan dua situasi yang berlainan ya, iaitu pasir dan air laut lah ya, dia punya jasad tu ya. So haba daripada matahari dia panaskan pasir dan air laut pada masa yang sama ya. Jadi pasir cepat panas berbanding air laut dia lambat panas ya. Pasir dia cepat panas, laut dia lambat ya. Jadi ini memang ada kaitan dengan muatan haba lah ya. Iaitu objek yang berlainan mempunyai muatan haba yang berlainan. Okay, di sini pasir mempunyai muatan haba yang rendah ya, dan cepat menjadi panas ya, manakala air laut muatan haba dia tinggi ya, dan dia lambat jadi panas. Okay, ini dari segi muatan haba dia ya. Jadi sebelum kita masuk muatan haba tentu, kita tengok muatan haba dululah ya. So muatan haba iaitu simbol dia C, bagi satu objek ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek itu sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi adalah definisi dia ya. Jadi sila ingatlah masuk muatan haba ya, iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. So secara rumusnya inilah ya. Secara rumusnya C sama dengan Q kuantiti haba bagi dengan perubahan theta. Ya, perubahan theta tu ialah perubahan suhu. Q ialah kuantiti haba. Okey, unit dia pula. Unit Q ialah kuantiti haba. So unit dia adalah joule. Ya. Manakala perubahan suhu adalah suhu lah ya. Dan unit dia kita tahu iaitu darjah Celsius. Kalau dalam unit SI dia dalam Kelvin. Sebab tu unit dia sekarang jadi joule per kilogram berdasarkan formula dia ya. Q ni adalah joule kuantiti haba ya. Tenaga haba ya. Yang dibekalkan, dan suhu adalah unit dia ialah darjah Celsius. Sebab tu unit dia sekarang jadi joule per joule per darjah Celsius ya. Okey, soalan tanya ya. Apabila 100 joule haba dibekalkan kepada objek X dan Y, objek X mengalami peningkatan suhu sebanyak 1 darjah Celsius dan objek Y sebanyak 2 darjah Celsius. Berapakah muatan haba masing-masing bagi objek X dan Y? Okay, masuk dalam rumus ni je lah ya. Jadi 100 joule ni haba yang dibekalkan. Okay, keluarkan maklumat dia ya. Bagi kedua-dua objek ni sama saja. Okay, peningkatan suhu tak sama ya. Kalau objek X ya, peningkatan dia ialah 1 darjah Celsius. Manakala bagi Y 2 darjah Celsius. Dia nak C, muatan haba. Okay, masuk dalam formula ni je lah kelas ya. Ni baru kita belajar tadi, C sama dengan Q bagi perubahan theta. Jadi pengiraan cikgu selalu ingatkan ya. Keluarkan nilai dahulu. Okay, lepas tu tentukan rumus dia dan masukkan dalam rumus yang berkaitan. Kira nilai yang berkaitan dan seterusnya dapatkan jawapan dia serta unit dia. Okay, apakah unit dia? Okay, berdasarkan formula pun boleh ataupun dia ada unit khas dia lah. Yang unit khas ni biasanya nama orang lah. Macam daya Newton ya. Kerja watt ya. Okay, itu nama-nama khas tapi telah diterima pakai sebagai unit SI juga ya. Jadi di sini C iaitu muatan haba, unit dia adalah joule per darjah Celsius ya. Sama juga untuk Y lah ya, bila kamu kira ya.
yang X tadi kamu kira dapat 100. Yang Y bila kamu kira, kamu akan dapat nilai dia 50 joule per kilogram. Itu je kira dia lah. Jadi objek X muatan haba dia lebih tinggi daripada objek Y. Objek X ni 100. Manakala objek Y adalah 50. Jadi siapakah yang meningkat suhu lebih cepat ataupun kurang? Jadi dah tentulah peningkatan suhu objek X kurang daripada Y. Jadi lambatlah. Yang muatan haba tentu besar ni dia lambat naik. Yang kecil nilai ni dia cepat naik. Sebab tu tadi pasir tadi dia cepat rasa panas berbanding dengan air laut. Jadi senang pengiraan ni, simple sahaja. Seterusnya muatan haba bagi satu objek meningkat apabila jisim dia juga meningkat. Ni faktor lain kita tengok Contoh, dua buah cerek yang serupa, satu kita isi penuh, satu lagi isi separuh. Yang ni penuh, yang ni separuh dengan air. So yang mana yang manakah cepat mendidih? Ni semua orang tahulah. Yang dah tentulah yang penuh tu dia ambil masa lambat untuk dia mendidih berbanding yang kita isi separuh. Ini menunjukkan bahawa air yang jisim lebih besar juga mempunyai muatan haba yang tinggi berbanding air dengan jisim yang kecil. Jadi rajah kat bawah menunjukkan situasi harian yang melibatkan muatan haba. So muatan haba ni dia bergantung juga kepada jenis dia. Tadi pasir dengan air laut tu jenis dia tak sama muatan haba dia. Maksudnya peningkatan suhu dia tu besar ataupun kecil. Kurang ataupun lambat. Jadi itu adalah muatan haba lah. Dia tak sama. Jadi tengok balik definisi dia lah kalau tak berapa faham apa maksud muatan haba. Iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. Ini kita tak masuk muatan haba tentu lagi, kita nak kenal dulu muatan haba. Jadi yang kedua ni pula faktor jisim. Tadi jenis ni jisim. Jadi yang jisim lebih yang kecil, maka peningkatan dia lebih cepat lah. Lebih cepat dia serap haba. Jadi air yang jisim yang besar mempunyai muatan haba yang tinggi berbanding air dengan jisim yang kecil. Sebab dia lambat, maka muatan haba dia besar lah berbanding dengan air yang separuh tadi. Maka muatan haba dia kecil. Ini muatan haba kelas. Kita tengok gambar situasi gambar rajah tu. Muka surat 126. Selepas dibiarkan sejuk, menyejuk pada satu tempoh, sok dalam mangkuk yang besar adalah lebih panas berbanding sok yang dalam mangkuk kecil. Ini semua orang tahu. Bekas kecil, bekas besar. Bekas yang besar masih lagi panas. Menunjukkan muatan haba dia besar lah. Sebab dia jisim besar. Dia perlukan banyak untuk ni kan. Jadi ini keadaan situasi lah. Papan pemuka ni adalah dashboard. Ni dekat kereta kita ada satu bahagian depan tu dipanggil dashboard. Dibuat daripada material yang yang lembut lah. Bukan, walaupun tak selembut macam sponge semua tu, tapi dia kategori lembut. Dia bukan keras macam batu, macam simen bila kena sakit. So yang ni bahan yang kecil. Mempunyai muatan haba yang kecil berbanding cushion fabric. Jadi penyerapan tenaga haba daripada sinaran matahari lah. Menyebabkan papan pemuka ni mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi berbanding cushion fabric ni jenis. Yang tadi jisim bekas besar bekas kecil ni kan jisim. Yang ni jenis papan muka cepat peningkatan dia. Muatan haba tentu dia kecil jadi dia cepat naik suhu dia. Jadi kuantiti muatan haba dia tu pun kecil lah berbanding dengan cushion. Cushion tu fabric jenis bahan lain lah banding papan muka yang mempunyai muatan haba yang lebih besar. Peningkatan suhu dia pun lambat. So ini dua contoh lah Okay, lagi tak satu lagi bawah iaitu perbezaan suhu yang ketara antara gelanggang bersimen
dengan rumput pada waktu tengah hari. Boleh rasa sendirilah tanpa pakai slipper Jadi dah tentulah yang rumput ni kita rasa tak panas sangat. Yang simen ni dia panas. Itu menunjukkan muatan haba tentu rumput ni lebih besar daripada muatan haba rumput lebih besar daripada muatan haba gelanggang. Gelanggang ni cepat panas sebab muatan haba dia kecil Ni jenis material Okey, seterusnya kita nak tengok muatan haba tentu bahan Jadi kalau kamu tengok kat bawah ni, jutera ni sedang mempertimbangkan logam manakah yang sesuai antara tiga ni lah untuk membuat bindaan bangunan yang bersifat lambat panas. Jadi muatan haba satu logam ni kita tahu dia bergantung pada jisim objek Jadi perbandingan antara logam yang berlainan perlu dibuatlah berdasarkan muatan haba bagi 1 kilogram bahan setiap logam. Ni sebab kita nak tengok perbandingan dia. Jadi sifat ni kita panggil muatan haba tentu iaitu simbol dia C. Kalau muatan haba tadi simbol dia C besar, yang ni C kecil. Yang tadi maksud dia kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu objek sebanyak 1 darjah Celsius. So dalam dia punya maksud tu tidak ada jisim Tapi yang ni kita kena ambil kira jisim yang kita panggil muatan haba tentu di mana simbol dia C kecil Jadi secara amnya maksud muatan haba ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kilogram bahan itu. So, secara formula C kecil sama dengan Q kuantiti haba bahagi dengan jisim dan perubahan suhu. Nampak? Q bahagi dengan M perubahan theta. Kalau yang muatan haba tadi, C besar sama dengan Q bahagi perubahan theta, dia tak ada jisim Jadi Q kuantiti haba dalam joule, M dalam jisim dalam kilogram, perubahan suhu dalam darjah Celsius ataupun Kelvin Jadi unit dia ada jisim punya unit lah, iaitu joule ni tenaga joule per kilogram sebab jisim duduk bawah naik ke atas dah jadi -1 per kilogram per darjah Celsius. Kalau kita guna darjah Celsius lah. Kalau kita guna Kelvin dia jadi joule per kilogram per Kelvin. So kat sini kalau kamu tengok unit dia ada jisim. Okey. Ni jisim M. Kalau kamu tengok muatan haba muka surat 125 dia tak ada jisim. Dia tak ada kilogram ni. Unit dia tak ada kilogram, formula dia tak ada jisim. Okey. Jadi itulah muatan haba tentu iaitu C kecil Jadi kuantiti haba Q yang diserap atau dibebaskan oleh satu objek boleh kita buat berdasarkan rumus Q sama dengan MC perubahan theta. Ni kalau kita nak tahu Q dia lah. Kita nak kira Q. Daripada formula ni lah kelas. Naikkan saja M perubahan theta ni ke C. Maka dia jadi Q sama dengan MC perubahan theta. MC theta Tapi ingatlah theta tu, suhu tu dia ada perubahan dia So itu adalah formula dan unit bagi muatan haba tentu. Sebagai contoh, muatan haba tentu bagi logam aluminium nilai dia 900 joule per kilogram per darjah Celsius. Ini maksud fizik dia suka tanyalah maksud ni Apa maksud 900 joule per kilogram per darjah Celsius? Maksud dia 1 kilogram logam aluminium 1 kilogram sebab kita comparekan 1 kilogram memerlukan 900 joule haba untuk meningkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Inilah maksud dia Kita ambil saja nilai dia bagi dan kita kaitkan dengan rumus dia dan unit berdasarkan rumus. Jadi tak perlu hafal pun kelas Dia letaklah nilai berapa 300, 200 kita tuliskan saja maksud dia Kat sini 900 lah. Jadi 900 joule haba 1 kilogram logam aluminium ni kita perlukan untuk tingkatkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. 1 darjah Celsius pun dah nak 9 joule
Belum lagi suhu yang seterusnya lah. Jadi tolong bezalah. Ni info bestari ni dia dah bagi ya. Muatan haba CQ bagi perubahan theta. Dia tak ada M. Okay, tak ada jisim. Okay, muatan haba tentu C dia kecil. Muatan haba tadi C besar ya. Ni C besar ni. Ni C kecil. So yang ni Q bagi M perubahan theta. Okay, perbezaan dia adalah jisim ni. Okay. So perbezaan dia hanyalah jisim. Okay, tu perbezaan dia. Boleh tengok muka surat 127. Okay. Jadi inilah seterusnya ni adalah jadual ya bagi bahan yang mempunyai muatan haba tentu ya yang berbezalah. Jadi nilai ni nilai yang tetap. Setiap bahan dia ada nilai muatan haba tentu dia ya. Jadi jadual 4.2 ni menunjukkan pelbagai jenis bahan sama ada dalam bentuk cecair ya, logam ya, gas ataupun bukan logam ya. Jadi boleh tengok sini lah. Air nilai dia tinggi ya, 4,200 joule per kilogram per darjah Celsius. Air laut rendah sikit 3,900, etanol 2,500, parafin 2,100, minyak masak 1850, minyak zaitun 1890. Anda boleh tengok juga gas lah ya. Metana 2,200, steam pada suhu 100 2020, neon 1,030, udara hanyalah 1,000. Okay, sebelah ni adalah logam dan bukan logam. Paling tinggi kalau tengok sini aluminium lah. Okay, paling rendah plumbum. Kalau bukan logam, paling tinggi polikarbonat. Yang paling rendah ialah kaca. So di sini jurutera tadi dah boleh buat keputusan lah bahan apa yang sesuai, yang lambat panas ya. Sebab kalau cepat panas manalah boleh manusia nak duduk dalam tu kan ya. Jadi dah tentulah nilai muatan haba tentu yang tinggi lebih sesuai lah untuk bahan binaan ya. Dan kalau yang cecair the best kalau kita tengok sini paling tinggi ialah air ya, 4,200 paling tinggi lah daripada jasad-jasad yang lain ya. Ni air ya, 4,200 tolong ingatlah ya. Okey, jadi air merupakan bahan yang mempunyai nilai muatan haba tentu yang paling tinggi ya. Jadi air dapat menyerap banyak haba dengan peningkatan suhu yang kecil sebab muatan haba tentu besar ya. So haba banyak diserap tapi peningkatan suhu dia kecil sajalah. Okey. Jadi hal ini menjadikan air sebagai ejen penyejuk yang terbaik lah ya. Satu-satunya cecair yang terbaik dari segi ejen penyejuk itu adalah air ya. Okey, kita pula bahan logam. Okey, bahan logam pula yang punya nilai muatan haba tentu yang lebih rendah berbanding dengan bahan bukan logam ya. Oleh itu, objek yang dibuat daripada bahan logam cepat menjadi panas apabila dibekalkan satu kuantiti haba ya. So yang kecil nilai tu dia cepat panas ya. Berbanding dengan yang nilai dia besar ya. Kalau kita tengok sini logam lebih rendah kan. Secara keseluruhannya lebih rendah lah. Aluminium pun 900 je. Di sini polikarbonat bukan logam dia tinggi ya. Jadi jelaslah berdasarkan nilai muatan haba tentu ya, bahan logam mempunyai nilai muatan haba tentu yang lebih kecil ya berbanding bahan bukan logam ya, muatan haba tentu dia lebih besar ya. Okey, jadi ni boleh baca ni lah kartun ya. Berdasarkan jadual 4.2, nilai muatan tentu bagi air lebih tinggi berbanding dengan logam ya, bukan logam ataupun gas yang lain. Dia paling tinggilah ya. So macam mana nak tentu ukurkan nilai muatan haba tentu ni ya? Sama ada air ke ya, logam ke ya. Okey, ni eksperimen dia lah. Nanti buka sekolah kita buatlah. Yang ni nak tentukan muatan haba tentu air. Gunakan alat ya, bika pemanas rendah dan bekalan kuasa kita panaskan. Dan bekas ni kena balut ya, balut dengan tisu ataupun bahan-bahan yang penebak haba ya, supaya haba tidak hilang ke persitaran ya.
Okay, kita akan dapat nilai dia dan kita kira lah ya. Untuk kira C muatar haba tentu air ya. Okay, nanti kita buat. Okay, 4.2 pula untuk menentukan nilai muatar haba tentu aluminium. Kita ada blok aluminium. Kita akan masukkan pemanas rendah dan termometer ya. Jadi ini adalah cara dia ya. Okay, kita akan dapatkan nilai dia dan masukkan nilai dia. Okay, yang ni semua kamu akan buat bila buka sekolah lah ya. Untuk kira nilai muatar haba tentu air dengan aluminium. Cuma air ni kalau ada termometer boleh buat dah sebenarnya ya. Tapi blok aluminium ni kita tak ada lah ya. Okey. Jadi itu antara eksperimen yang kamu kena buat nantilah ya. Eksperimen wajib ni PBD lagi ya. Okey, kita nak tengok seterusnya tentang aplikasi dia. Aplikasi muatan haba tentu ya dengan pengiraan dia sedikit ya. Jadi aplikasi dia ya pentinglah ya. Contoh tadi bahan dari segi kejuruteraan ni nak pilih bahan yang sesuai untuk binaan rumah. Okey, bahan binaan rumah tradisional di pelbagai zon iklim ya. Jadi kayu ni muatar haba tentu dia tinggi ya. Bila dia tinggi kelas, bila kita nak panas dia lambat panas lah ya. Dan kalau bila dia sejuk dia lambat turun ya suhu dia. Di kawasan cuaca panas, jadi rumah tradisional dibina dengan kayu yang berfungsi sebagai penebat haba daripada bahan cahaya matahari. Ya. Dan di kawasan cuaca sejuk, rumah tradisional dibina daripada kayu. Ya. Haba dari unggun api yang dinyalakan dalam rumah kayu tidak dapat mengalir keluar kerana kayu berfungsi sebagai penebat haba yang baik. Kalau kawasan sejuk pula, dia nak haba tu lah. Haba tu tak nak cepat hilang. Ya. Kalau kawasan panas, kita tak nak dilindungi supaya rumah kita tak panas sangat. Kalau kawasan sejuk, kita nak halang haba tu cepat keluar. Ya. Itu fungsi berdasarkan iklim yang berbeza. Ya. Jadi ini fungsi rumah kayu lah. Ya. Tradisional ni biasa rumah kayu. Ya. Sama ada di kawasan cuaca panas ataupun di kawasan sejuk. Ya. Jadi kayu, kalau dia sebagai penebat ni maknanya muatar haba tentu dia tinggi. Dia lambat panas bila cuaca panas. Dan kalau cuaca sejuk dia lambat turun ya. Okey, peralatan memasak pula ya. Contohnya di sini kuali logam dengan periuk tanah liat. Okey. Jadi kuali ni dah tentulah dibuat daripada bahan dia punya badan ya. Dia punya badan ni dah tentulah buat daripada muatar haba tentu yang rendah ya. Kenapa nak rendah? Supaya cepat panas lah kita nak masak. Tidak puaslah kita tunggu dia naik suhu tu ya. Jadi makanan boleh digoreng pada yang suhu tinggi dalam tempoh masa yang singkat. Ini sebab kita nak guna ya. Jadi dia depends pada kita nak guna apa. Muatar haba tentu rendah di sini kita nak dia cepat naik suhu. Jadi cepat naik suhu, masak pun cepat ya. Okay, periuk tanah liat ni pula buat daripada tanah liat lah. Muatar haba tentu dia tinggi. Tujuan dia supaya dapat kekalkan kepanasan tu lama. Okay, sebab tu masak dalam periuk tanah liat ni dia lama ambil masa ya. Tapi dia punya pengekalan suhu tu pula lama. Kadang-kadang kekal beberapa jam lah panas dia dan still lagi okey. Berbanding yang logam ni dia cepatlah sejuk dia ya. Okay, sama juga minyak lah. Minyak berbanding dengan air, minyak muatar haba tentu dia sangat rendah, antara yang rendah. Sebab kita letak sekejap dia dah panas dah. Tujuan dia untuk masak lah ya. Okey, itu tengok ya sama ada dia cecair atau logam bergantung pada jenis dia. Tapi kuali ni bukan semua buat daripada muatar haba tentu rendah ya. Kalau pemegang ini mestilah kita nak muatar haba tentu tinggi ni supaya dia tak cepat panas untuk kita pegang ataupun bahan penebat haba ya. Macam itulah. Okey, sistem radiator kereta, pembakaran bahan api dalam enjin kereta menghasilkan kuantiti haba yang besar. Betul lah ya, masa enjin tu bergerak ya. So haba perlu dibebaskan untuk mengelakkan enjin panas. Jadi apakah enjin penyejuk dia? Dah tentulah air lah. Ya. Muatar haba tentu air tinggi. Dia digunakan sebagai enjin penyejuk. Ya, sebab tu kereta penting pastikan air cukup ya. Kalau tidak masalah enjin nantilah boleh meragam, stuck ya, terbakar dan sebagainya tengah berjalan ya. Pam akan mengepam ni dalam kereta tu sendiri ya. Pam akan mengepam air ke dalam blok enjin. Okay, air akan mengalir melalui blok-blok enjin ini ya untuk menyerap haba yang terhasil. Okay, yang ni lah ya. Air panas akan mengalir ke radiator ya. Udara sejuk ya daripada luar masuk ya supaya haba dalam
Air panas kita dapat dibebaskan dengan cepat melalui sirip penyejuk. Ya. So, aliran udara ni sebenarnya nak buang haba yang panas. Ya. Jadi dia udara lalu kawasan haba yang panas tadi, dia jadi panas kan haba tu kan. So dikeluarkan ya melalui kipas yang ada tu lah. Okay, jadi aliran ni dia keluar masuk ya. Jadi pentinglah ada air tu, tak ada air ya. Masalah untuk sistem penyejukan dalam radiator kereta ya. Okey, ni lapisan luar kapsul angkasa ya. Dalam kapsul angkasa ni dalam perjalanan balik ke bumi, dia akan menghadapi rintangan udara yang tinggi ya masa dia masuk atmosfera, sebab atmosfera dah kawasan atmosfera ni satu lapisan yang di luar bumi dan berhampiran dengan bumi, dia dah tentu banyak partikel, banyak gas-gas dia ya. Jadi akan berlaku geseran antara badan dia dengan atmosfera ya. Komponen yang ada pada atmosfera, gas, debu dan sebagainya. Jadi geseran ni akan meningkatkan suhu, menyebabkan kapsul ni mudah terbakar lah. Jadi sebab itu lapisan luar kapsul ni dibuat daripada bahan muatar haba tentu yang tinggi dan takat lebur yang tinggi supaya dia tidak cepat panas dan hancur lah. Bahan yang muatar haba tentu rendah. Habis dia dengan manusia dalam ni sekali habis ya. Itu dia lapisan luar kapsul angkasa. Begitu juga binaan bangunan hijau. Okay. Kalau tengok kat sini, atas dia simen, tengah dia papan tebat, styrofoam. Okay, lepas tu simen lagi, lepas tu kepingan konkrit. Ini bangunan belian, bentuk dia macam belian, Suruhanjaya Tenaga, dibina dengan bumbung konkrit bertebat. Itu dilengkapi dengan penebat papan styrofoam ya. Styrofoam ni muatar haba tentu dia tinggi. Ya, tujuan ni supaya dapat mengurangkan penyerapan haba yang cepat lah. Ya, bagi mengurangkan peningkatan suhu yang cepat pada bangunan. Ya. Okey, seterusnya peralatan memasak. Okey. Peralatan masak ni badan dia, dia dibuat daripada aluminium. Dan tentu muatar haba tentu dia rendah. Ya. Jadi ini membolehkan periuk dipanaskan dengan cepat. Okey. Manakala pemegang ni buat daripada plastik ataupun penebat yang tahan haba dan muatar haba tentu dia mestilah tinggi supaya tak cepat panas, jadi senang nak pegang senang nak kendalikan. Okey seterusnya kita nak sambung bayu laut ya. Jadi daratan mempunyai muatar haba tentu yang rendah lah. Haba tentu dia rendah banding laut. Laut kan air. Jadi suhu daratan dia meningkat lebih cepat. Okey, dia meningkat lebih cepat. Nampak Jadi bila meningkat lebih cepat, maknanya dia panas. Jadi udara panas dia akan naik ke atas. Seperti gambar rajah ni lah. Nampak dia akan naik ke atas. Okey, nampak gambar ni dia naik ke atas. Jadi darat udara di darat ni lebih panas dia naik ke atas. Maka laut yang udara dia lebih sejuk sebab dia air, muatar haba tentu dia lebih tinggi. Jadi udara sejuk ni dia akan bergerak ke darat. Sebab itu dipanggil bayu laut. Bayu ni angin udara yang perlahan. Sebab tu orang kata bayu bukan ribut. Ribut ni laju kan. Habis semua benda dia tariknya. Kalau bayu ni angin yang selesa, angin yang lembut, macam itulah orang sebut bayu So bayu laut ni adalah udara sejuk daripada laut sebenarnya. Nampak anak panah dia. Dia akan bergerak ke daratan. So pada hari siang laut lebih sejuk berbanding dengan darat yang cepat panas sebab muatar haba tentu dia adalah rendah. Okay, nak ingat nama dia senang je. Bayu laut maknanya udara daripada laut. Pada hari siang laut sejuk, udara pada laut pergi ke daratan. Udara panas di daratan naik ke atas. So proses ni dia berkitar lah. Okey, apa pula bayu darat? Bayu darat ni berlaku pada hari, kalau bayu laut berlaku pada hari siang. Okey, bayu darat pula dia berlaku pada waktu malam. Okey, kita tahu muatar haba tentu darat adalah lebih rendah berbanding dengan laut. Jadi di daratan ni suhu dia cepat turun. Maknanya dia lebih sejuk berbanding dengan lautan. Lautan ni muatar haba tentu dia tinggi. So daripada pagi sampai ke petang dah banyaklah haba terkumpul. Jadi pada waktu malam
udara di bahagian laut ni, di tempat laut ni adalah panas. Jadi udara panas dia naik ke atas lah, nampak ni. Udara panas akan naik ke atas. Okey, udara sejuk di laut ni akan pergi ke udara sejuk di daratan ni akan pergi ke laut. Sebab tu dipanggil bayu darat. Nampak anak panah ni? Nampak anak panah yang daripada darat pergi ke laut. Kalau tadi anak panah daripada laut pergi ke darat, ya, sebab udara sejuk pada laut. Sekarang ni anak panah daripada darat pergi ke laut, maknanya udara sejuk tu datang daripada daratan. Okey, sebab tu dipanggil bayu darat. Jadi bayu laut pada waktu siang, udara sejuk daripada laut. Pada waktu malam dipanggil bayu darat, udara sejuk daripada daratan. Sebab tu dulu-dulu masa saya kecil-kecil, saya pun pelik kenapa selalu tengok movie orang mandi laut waktu malam. Ya, berbanding waktu siang kan. Waktu siang ni biasalah. Tapi kalau saya tak suka mandi laut waktu siang, terutama belah petang. Pagi tahan lagi kalau awal pagi tu kan. Kalau belah petang ataupun dah masuk tengah hari sikit sudahlah, pukul 11, pukul 10, sebab laut di pantai ni biasa panas. Saya kurang selesa kalau saya lah, sebab cuaca dia agak panas ya. Betul lah, sebab daratan dia cepat panas ya, muatar bertentu dia kecil. Jadi kenapa ada orang mandi laut pada waktu malam ya? Tak sejuk ke? Saya tengok movie ya. Rupanya benda tu betul ya. Mandi laut pada waktu malam tak ada masalah sebab dia panas. Udara dia panas ya. Cuma dari segi bahayalah ya, kalau termasuk kawasan yang dalam ya. Bahayalah malam ni kita tak nampak ya. Tapi dari segi kesejukan tu tak ada masalah ya. Jadi itu dipanggil bayu darat. Okay, ini adalah contoh-contoh ya, aplikasi ataupun apa yang berlaku sekitar kita yang ada kaitan dengan konsep muatan haba dan muatan haba tentu ya. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh penyelesaian masalah lah ya. Okey, kita dah ada tadi beberapa formula ya. Jadi sebuah blok logam berjisim 0.5 kg dipanaskan oleh sebuah pemanas elektrik berkuasa 50 watt. Okey, selama 90 saat. Ni semua isi-isi dia lah ataupun kuantiti yang ada ya. Jadi suhu awal dia 20 ya, meningkat hingga 45. Ini adalah perubahan suhu kelas, perubahan theta. Okey, kan ada kan? Okey, hitungkan muatan haba tentu logam itu. Dia nak C kecil ya. So langkah pertama kita senaraikan maklumat yang ada. Tadi cikgu dah keluarkan jisim dia ya, kuasa dia, okey, masa dia ya. Yang ini adalah dia punya perubahan suhu. Okey, rumus yang kita nak gunakan ya, kalau kita nak gunakan QMC theta lah, ataupun tadi C sama dengan Q bahagi M theta kan. Okey, so yang ni lah ya, C Q bahagi dengan M perubahan theta, ni formula dia lah. Okey, ni untuk C. Okey, cikgu ingat yang ni sebenarnya sebab cikgu dah masuk dalam pada cikgu yang ni. Q, okey, MC perubahan theta. Sama je lah sebenarnya, kita susun formula je lah. Cikgu ingat yang Q ni ya. Okey, Q ni juga, yang ni kamu dah belajar sebelum ni. Okey, adalah sebab dia kuantiti haba ya. Kita juga boleh kira kuantiti haba berdasarkan bahan yang kita guna. Okay, kuasa pada alat yang kita guna tu lah ya. Di sini dia guna pemanas elektrik, kuasa pemanas elektrik lah dengan masa. Okay, kita boleh kira juga Q berdasarkan formula ni. Q sama dengan PT. Okay, P ialah kuasa, power, T ialah time. Bahasa Inggeris lebih senang ingat sebab perkataan ni daripada bahasa Inggeris ya. Kuantiti Q ialah haba ya. Okey, jadi sebab itu sekarang ni kalau kamu tengok formula ni, nampak ni? Dia ada PT ni kelas. Ni PT. Ni datang pada mana? Formula ni ya. Ni formula yang dah jumpa masa menengah bawah. Okey, so dia masukkan formula Q. Sebab tu dia bagi tadi kuasa pemanas rendam dengan masa selama mana digunakan untuk pemanasan tersebut. So sebenarnya kita ada nilai jisim, kita ada nilai ni M. Okey, awak senaraikan sendiri ya. Ini nilai P, kuasa. Okey, ini nilai T, time. Okey, ini adalah perubahan theta saya dah tunjuk tadi. Okey, soalan nak muatan bertentu C, anak question mark sahaja ya.
Okey, so masukkan nilai yang ada ni dalam formula. Kalau masa ni dalam minit kelas, tukar pada saat. Ingat ya, dalam kuantiti SI. So kita akan dapat jawapan dia 360 joule per kilogram per darjah Celsius. Tolong ingatlah. Ya. Okey, kalau muatan haba tadi dia tak ada jisim, tak ada kilogram. Joule per darjah Celsius je. Kalau C kecil, muatan haba tentu, dia adalah dalam joule per kilogram per darjah Celsius. Okay, keluarkan maklumat, dapatkan formula dia. Ini formula yang kamu dah belajar. PT ni dah belajar sebelum lagi. Ya. Okay, gunakan formula ni. Okay, masukkan nilai dan dapat jawapan akhir. Unit kena betul. Macam mana memang kena ingat. Okay, sebenarnya kalau kamu tengok formula, kita dah tahu dah. Sebab Q ialah joule, jisim ialah kilogram, okay, suhu ialah darjah Celsius. Okay, semua kita naik ke atas, sebab tu dia jadi -1 tu. Kita panggil per. Okay. Dan dalam haba ni bila buat eksperimen, dia ada andaian dia. Iaitu semua haba yang dibekalkan oleh pemanah elektrik diserap oleh blok logam itu. Tiada haba hilang ke persitaran. Tolonglah ingat andaian ni. Dalam eksperimen memang ni lah juga cikgu tanya. Dalam exam ni lah juga ditanya. Kenapa macam tu? Kalau tak buat andaian ni, bacaan dia akan jadi lari dengan teori sebenar. Sebab tu tadi saya ada tunjukkan alat eksperimen tu dibalut. Blok logam dibalut, air dibalut. Sebenarnya tujuan ni supaya haba tak lepas ke persitaran. Sebab kalau kita tak tutup, haba terlepas ke persitaran, bacaan dia tidak samalah. Ya, sebab haba tu tidak digunakan untuk memanaskan bahan tersebut dan menaikkan suhu dia. Sebab itu kita buat andaian dan kita buat langkah jaga-jaga. Tolong ingat andaian ni ya. Ni dalam exam pun suka tanyalah ni ya. Maknanya semua haba yang pemanas dah bagi tu, semuanya blok logam ambil. Walaupun kita tahu hakikat sebenar, dia mesti terlepas ke persitaran juga kelas. Selain dipanaskan blok logam. That's why kita tutup dengan kain ke tisu ke ya. Bika kalau air dan blok logam. Okay, InsyaAllah eksperimen ni kita buatlah sebab dia PBD ya, yang wajib. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula. Okey, 20 gram. Okey, ni kita punya bahan. Jisim mendidih pada suhu 100, dituang ke dalam sebuah gelas yang mengandungi 200 gram air pada suhu 28. Okey, satu air jisim ni 20 gram, suhu dia 100, air panas. Okey, masuk dalam air yang sejuk ya, suhu dia 28, jisim dia 200 gram. Hitungkan suhu akhir campuran itu. Okey, kalau tengok soalan ni, ini soalan dia ada kaitan dengan keseimbangan terma yang kamu dah belajar semalam ya, yang sebelum ni lah. Okey, dan diaplikasikan dalam muatan haba tentu. So dalam soalan memang dia ada beberapa konsep. Keseimbangan terma dia combine dengan muatan haba tentu kat sini. Ya, kita campurkan air panas dengan air sejuk. Ya, apa berlaku pemindahan haba antara yang sejuk ke panas, panas ke sejuk, panas lebih banyak, anak panas dia lebih besar, sehinggalah haba kedua-duanya adalah sama dan suhu dia adalah sama. Ketika itu dia capai keseimbangan terma di mana kadar pemindahan haba bersih dia adalah sifar. Okey, ni kita tulis baliklah apa yang berlaku ya. 200 gram air 100 darjah Celsius, haba bebas. Okey, kita buat dia Q1. Okey, berapa suhu akhir dia? Tadilah kita nak tengok yang suhu sama tu ya. Okey, yang ni haba diserap yang sejuk punya. 200 gram air 28 darjah Celsius, kita bagi dia Q2. Kenapa yang ni haba bebas yang diserap? Okey, dua-dua sebenarnya bebas. Tapi yang banyak ni lah diandaikan ditulis sebagai bebas. Yang sedikit ni kita anggap dia diserap. Sebab yang diserap memang banyak pada yang sejuk. Yang bebas banyak pada yang panas. Walaupun hakikatnya dua-dua ini berlaku pada yang panas dan juga sejuk. Okey, itu sebenarnya. Okey, katakan suhu akhir campuran ialah Y. Kita tak tahu apa, kita andaikan Y saja. Okey, jisim gram tukar pada kilo. Okey, perubahan suhu 100 tolak berapa? Kita tak tahu berapa kan suhu akhir dia. Okey, dapat 1. Ini perubahan suhu yang pertama yang kawasan sini ya. Okey, seterusnya bagi air yang ni 28 ni suhu bilik, jisim ni tukar pada kilo. Okey, Y tolak 28 ya. Kita juga tak tahulah. Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Ya, berdasarkan nilai yang kita ada. Okay, muatan haba tentu air tadi dah tengok 4200 joule per kilogram per darjah Celsius. Ya.
Okey, kenapa yang ni 100 tolak Y, yang ni Y tolak 28? Okey, sebab suhu Y ni memang kita tahu lebih rendah daripada 100. Sebab suhu yang panas tadi dia akan turun. Jadi Y ni dah tentulah lebih rendah daripada 100. Ya, so yang tinggi tolak yang rendah lah. Okey, suhu yang kedua ni kenapa Y tolak 28? Sebab 28 ni kan dia dapat haba, dia serap haba. Jadi suhu dia akan naik. Jadi dah tentulah suhu Y ni lebih tinggi daripada 28. Jadi yang tinggi tolak yang rendah. Sebab tu Y tolak 28. Itu sebab dia ya. Kenapa yang ni 100 tolak Y, yang ni Y tolak 28. Okey, kita samakan kuantiti haba ni sebab kuantiti haba bersih kan sifar bila dia capai keseimbangan terma. Sama ni kelas, ya, sama ni menunjukkan keseimbangan terma dia lah. Ya. Okey, masukkan formula dia. M1C perubahan theta 1. Ini kes yang air panas. Okey, M2C perubahan theta 2, ini air yang pada suhu bilik. Okey, masukkan semua nilai dia. Maka kita dapatlah Y, jawapan akhir dia Y, 34.55 darjah Celsius. Cikgu macam mana kira air? Ini matematik saja kelas. Ya. Masukkan saja, kira berhati-hati. Ya. Bawa dia, Y tu bawa ke kiri, jawapan nak kira bawa ke kanan. Okey. Ini persamaan sajalah. Ya. Memang kena tahulah kalau yang ni tak erti juga. Kamu kena belajar matematik dahulu. Ya, kalau tidak kamu bermasalah dalam fizik. Jadi ini adalah penggerak asas saja ya dalam matematik. Okey, jadi suhu akhir dia yang dicapai keseimbangan terma ni lah 34.55 darjah Celsius. Okey, sama juga kita ada andaian tiada haba diserap atau dibebaskan persekitaran dan pemindahan haba berlaku di antara air didih dengan air pada suhu bilik sahaja. Maknanya antara air panas dengan air sejuk je. Maka haba yang dibebaskan oleh air didih sama dengan haba yang sedap oleh air pada suhu bilik. Ini sama dia macam andaian di atas. Ya, maknanya bila kita campur air panas, air sejuk, pemindahan haba tu berlaku antara dia je. Tak ada bebas kepersekitaran. Okey, jadi air yang dibebas dengan air diserap ni antara air sejuk dengan air panas je. Air sejuk bebas haba, air sejuk serap haba, air panas dia bebaskan haba. Okey, tapi kamu kena ingat hakikat sebenar dia memang akan lepas kepersekitaran sebab bekas tu tertutup. Lainlah kamu buat bekas tu terbuka ya. Lainlah kita buat bekas tu tertutup dalam vacuum dan sebagainya, barulah dalam tu saja. Tapi di sini kita buat andaian sebab kita nak menyelesaikan masalah mengenai konsep ini. Okey, dah habis dah tajuk cikgu ya untuk muattah bertentu. Jadi cikgu nak kamu buat aktiviti 4.5 ni, sila buat modul ya. Rumah kluster tu ya untuk mengatasi masalah lampau panas. Lukiskan, cikgu nak kamu buat lukisan ya, model rumah macam mana nak atasi masalah rumah kluster. Rumah kluster ni kelas, ni nak jimat ruang lah ni ya. Rumah kalau rumah teres, kiri kanan tak ada ruang kan. Rumah orang kiri dan kanan, depan belakang ada ruang ya. Kalau kluster belakang pergi cantum lagi. Mana ruang belakang pun tak ada. Okey, jangan kata tanah, terus cantum dengan belakang rumah orang. Maknanya awak tak boleh keluar, hanya ada bahagian depan saja. Itulah kluster kelas. Dan tentulah adalah masalah panas lah. Ni orang di bandar ya, ruang tak cukup ya. Kamu boleh tengok pelan rumah kluster tu lah yang ni ya, nampak dia bercantum di bahagian belakang. Rumah banglo pun ada yang macam ni. Semidi pun ada dah. Cuma semidi banglo dia besar lah di bahagian tepi kiri kanan dalam ruang dia. Dan dia ada ruang, kalau banglo dia ada ruang kiri kanan ya. Cuma belakang dapur dia belakang bertemu belakang ya. Jadi ni pelan rumah kluster. Jadi cikgu nak kamu buat ya cadangan lah ya bagaimana nak mengatasi masalah panas di kawasan perumahan yang macam ni ya. Cikgu nak kamu lakarkan model rumah ya, model rumah macam ni ya. Mana situasi, mana tempat dan lokasi dia dan senaraikan apa yang diletak pada perumahan tersebut untuk mengatasi masalah panas. Kita dah belajar keseimbangan terma, kita dah belajar muattah bertentu ya. Dari segi material dia, dari segi atap dia, dari segi dinding dia ya, dari segi bahan binaan dia ya, penambahan pula ya, dari segi keselamatan ke ya. Macam contoh rumah saya, belah tepi rumah saya panas, saya letak yang tirai bidai tu. Jadi alhamdulillah dah tak panas dah sebab rumah saya belah tepi adalah matahari jatuh. Jadi haba kalau belah petang memang panas.
Jadi apa saya buat, saya tambah bidai. Bidai kayu tu lah saya beli yang tahan lama lah ya. Jangan beli yang tak tahan, dia cepat reput dan pecah kan. Jadi yang tu dapat mengatasi masalah haba ya. Haba saya tak benarkan masuk ke kawasan rumah saya. Tu contohlah apa yang cikgu buat dekat rumah cikgu sendiri. So kamu boleh bagi cadangan ya. Apa nak buat dari segi material, bahan, binaan ya, tambahan dan sebagainya, serta lakarkan. Yang ni satu tugasan. Yang ni cikgu nak kamu buat. Okey. Nanti hantar kat cikgu dengan lakaran tersebut. Okey. Di samping tu buatlah latihan formatis 4.2 dan latihan tambahan. Okey, itu saja daripada cikgu ya. Assalamualaikum.